Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19. SAA 6433, lampu tak tutup. Tolong pergi tutup lampu, sekejap lagi panggil orang tolak kereta pula. Tolong SAA 6433, tutup lampu. Muka surat 194, bab fi karahiyati ittikhadil khussah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah memakai wig. Tegah memakai wig. Ni rambut palsu yang Francis Light pakai di Pulau Pinang dulu ni. Kan? Yang kemudiannya hakim-hakim mahkamah pakai. Bila nak bercara satu kes, dia bubuh tu rambut putih dia berdengkuai tepi tu, rambut tu asalnya peninggalan Francis Light. Dia pada ambil pakai. Apa hukum pakai al-qussah ataupun memakai rambut palsu ataupun wig ni, apa hukum dia? Ketahuilah saudaraku, cemara ataupun wig itu ialah rambut yang dihubungkan ke rambut kepala. Yang kata qussah ataupun wig ataupun rambut palsu tu ialah rambut dibuat daripada rambut betul. Dianyam dia jadikan rambut palsu sekup atas kepala orang yang nak pakai ni. Itu qussah dia kata. Supaya rupa panjang akan rambutnya itu. Ada orang dia rambut dia hak asal dia tak puas hati. Manusia ni kan, Tuhan bagi apa orang tak puas hati. Macam kita duk cerita selalu lah. Tuhan bagi dia jenis tumbuh jambang, dia cukok hari-hari, dia tak kenal. Kawan Tuhan tak bagi tumbuh ni, lumuk ubat macam-macam nak bagi tumbuh, tak kenal juga. Tuhan bagi, dia tak mau. Hak Tuhan bagi kat dia tu tak mau, dia mau hak lain. Perangai manusia macam kambing. Kambing kalau kita tanam pokok, dua pokok serupa. Pokok mamplang, tanam dua. Hak satu tak usah buah pagang, hak satu buah pagang. Dia duk pergi ragai hak pagang tu. Serupa lah, dua-dua pokok pelam. Tapi hak ni pasal tak ada pagang, dia tak ada selera. Dia mahu ada pagang ni. Dia ragai sampai reban pagang tu. Perangai manusia sebahagiannya macam kambing. Bini tu ada di rumah, elok dah. Yang tu halal untuk dia, dia pergi ragai bini orang. Ini yang kata perangai kambing. Hak halal tu ada. Nah, dia pergi cari hak tak boleh. Inilah keburukannya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia rambut elok dah, dia tak puas hati. Dia pergi cari satu rambut palsu, sokok dia kepala. Hari-hari pakai rambut palsu. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni. Tuhan bagi kat dia rambut rincin, dia tak puas hati. Dia pergi rebonding bagi lurus. Lepas sebulan, rincin balik. Dia fed up, dia tak larat nak buat rebonding, nak pergi duduk atas bangku tu sampai berjam-jam nak pergi lurus rambut, dia pergi beli rambut palsu lurus, sokok dia kepala. Dia tak berkenan hak Tuhan bagi tu. Hak Tuhan bagi rambut lurus je pula, dia pergi buat bagi rincin. Tak apa happy. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita pakai rambut palsu ni, satu tajuk dia main pada malam ni. Dan menjadikan jatuh sangka orang yang tak tahu bahawa itu rambut dia. Orang tak tahu. Dia sentiasa duk pakai rambut palsu. Jadi orang duk ingat itulah rambut dia. Rupa-rupanya botak dia ni, tak ada rambut. Orang tak tahu akan botak dia tu. Ya begitu. Maka dikata rambutnya panjang dengan kejadian. Dia kata orang duk ingat itulah rambut asal dia. Dia kata panjang dengan kejadian tu, maksudnya asal kejadian rambut dia dulu tu. Orang duk ingat tu rambut asal dia. Rupanya itu rambut palsu yang duk pakai sekian lama. Okey. Baik, dia kata maka perbuatan yang demikian itu ada macamnya haram. Dia kata. Dia tak pukul borong semua haram. Tapi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita kena tahu hak mana boleh, kena tahu hak mana tak boleh. Dia kata. Sebab dalam Islam ni dia tak main pukul borong. Dia tak boleh pakai hantam borong, tak boleh. Kena perincikan. Bagi kes ni apa hukum dia, bagi kes ni apa hukum dia. Kita tak boleh semua kita pukul satu hukum, tak boleh. Kata ustaz, saya tengok dia ni tak semayang, kapiak tu. Oh tak boleh. Nanti saya tu. Dia kata tak ustaz, dalam hadis dia habaq dekat ustaz. Dia kata dalam hadis, ustaz hadis sahih ustaz yang buat main-main. Dia duk gempak ustaz pula dah. Dia kata ada hadis ni, Nabi kata man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Hak tu lah hak dia hafal pun, hak lain dia tak hafal.
Nabi kata, siapa tinggal semayang muta'ammidan, saja tinggal, faqad kafara jihara. Dia jadi kafir yang terang. Dia kata, Ustaz, dia ni saja tak semayang, Ustaz. Kafir dah. Esok mati tak boleh duduk semayang dia, tak boleh duduk ke bumi dia cara Islam. Kafir dia ni. Tak boleh borong lebih tu. Dia kena tengok secara detail. Tak semayang yang macam mana. Dia ada detail dia. Oh, dia ni apa? Dia tak semayang pasal apa? Pasal dia segan semayang. Dia malas nak semayang. Kafir tak dia? Dah, dia berdosa besar. Jadi hak kata tak semayang kafir ni macam mana? Dia menafikan wajib semayang. Kopi habang kat dia, hang awak tak semayang. Dia kata, semayang berapa? Semayang tak semayang sama aja. Hang kalau hang tak kerja, hang tak cari makan, hang tak boleh hidup. Bukan tak ada kena mengena dengan semayang. Dia kata, ni cerita hidup atas dunia ni, cerita hang kerja ke tak kerja. Hang kerja, hang dapat duit, hang hidup. Kalau hang semayang tak wanti, hang tak kerja, hang pun tak boleh hidup. Dia kata, aku semayang ni, dia buat begitu. Kita pun terang, dia tak boleh macam tu. Kata, pasal perintah semayang ni, perintah daripada Quran. Kita kata dia. Kita habang pula kat dia, Allah suruh semayang, Nabi pula terang, semayang ni apa cerita dia, terang-terang kat dia. Jadi nak habang kat hang, kata semayang ni fardu, benda ni wajib, kita kena buat. Dia dah dapat satu penjelasan, satu penerangan yang cukup tentang wajib semayang ni. Dia kata apa? Hang bacalah ayat Quran 30 juzuk kat aku, hang bacalah hadis Sunan Sitah dia tahu. Sunan Sitah semua hang bacalah mai kat aku tetap dengan pendirian aku, semayang tak wajib. Dia kafir. Dia kafir. Awal tadi semata-mata kerana tak semayang tak boleh dia kata dia kafir. Nanti saya dulu kena terang dulu kat dia. Dia tak mau juga, okey. Dia menafikan kefarduan semayang. Hilang agama dia. Islam mai macam tu. Dia tidak hukum secara sembrono. Tapi Islam mai, dia ada penjelasan kepada setiap hukum yang mai daripada dia. Sama dengan kes pakai wig, pakai rambut palsu. Bukan sah kata bubuh aja dia ni. No, dia ada perincian dia. Wig ataupun rambut palsu yang macam mana yang haram, yang macam mana tak apa. Itu maksud dia. Saya sebut masa kuliah kita last itu kan. Ada satu hakim di Malaysia. Satu hakim di Malaysia. Tan Sri, sahabat kita entah mail email kat saya, ada dia punya cerita dia ni. Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani. Orang Ipoh. Orang Ipoh Perak. Dia ni, dia ada dua benda dia buat yang sampai hari ni pahala kat dia duduk jalan lagi. Dia masuk dalam hadis yang kita baca mula tadi. Man sanna sunnatan hasanatan tu. Siapa yang buat satu sunnah baik, dia mendapat pahala. Dan kemudian korang duk ikut benda yang dia buat tu, pahala duk main ke dia. Yang Ahmad Arif ni, Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani, dia dah buat benda ni. Pahala duk pergi kat dia. Dia buat apa tuan-tuan? Dia adalah hakim yang pertama sekali tak mau pakai wig tu dan digantikan wig dengan songkok. Sampai hari ni hakim-hakim di Malaysia pakai songkok. Mula daripada dia. Besar pahala untuk dia. Yang kedua apa dia buat tuan-tuan? Ni yang kata Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani ni. Yang kedua apa dia buat? Dia tukar panggilan. Kalau dulu hakim orang panggil my lord. Dalam sistem British dulu ni hakim dipanggil my lord. My lord ni panggilan pada Tuhan. Dia tukar. No more my lord. Dia kata panggil sir aja dekat hakim. Tuan aja. Tuan yang arif. Dan diguna pakai sampai hari ini. Tak ada dah panggilan my lord kepada hakim. Sebaliknya dipanggil hakim ni dengan nama yang arif. Tuan hakim. Dua benda ni dia tukar. Pahala duk mai dekat dia tuan-tuan. Hanya Allah yang tahu menghitung pahala itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini dia dah pencin. Dia pencin tahun 1992 pada kedudukan Hakim Besar Malaya. Kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem kehakiman Malaysia. Hakim Besar Malaya. Dia buat perubahan macam ni according to agama. Rezeki dia ada. Setengah kita takut, kita nak buat tu takut saya lagi lagu tu. Takut ni agama, saya orang kata kita ekstrim. Dia tak takut.
Allah Subhanahu wa taala sediakan rezeki dekat dia. Tahun 1992 dia pencen sebagai hakim besar Melaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang dia buat menepati tajuk yang kita baca pada malam ini? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ada jenis yang rambut palsu itu haram dan ada yang harus. Dan bermula dalil haram adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Muawiyah yaqul, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an hadhihi al-qussah wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama halakat banu Israel hina takhadhaha nisa'uhum. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur daripada menggunakan cemara ataupun rambut palsu. Nabi tegur. Muawiyah bin Abi Sufyan dia kerja tulis wahyu. Wahyu turun dekat Nabi, dia di antara orang yang kerja tulis wahyu tu. Dia kata Nabi SAW melarang ataupun menegur orang pakai rambut palsu. Maka mengapa sekalian ulama kamu biarkan orang-orang memperbuat yang demikian itu? Awaklah, dia kata, orang alim hari ini tak tegur orang dok buat benda ni. Dia kata sedangkan ini ditegur oleh Nabi SAW. Dan kenapakah ulama hari ini tidak melarang orang daripada memakai rambut palsu itu? Dan bersabda Nabi SAW, sesungguhnya telah jadi binasa Bani Israel pada waktu mengambil dan menggunakan rambut palsu itu oleh perempuan mereka itu. Rupanya amalan pakai rambut palsu ni Bani Israel start dulu ni. Di antara sebab Allah marah sangat dekat Bani Israel ni, di antara sebab dia apa dia? Pasal suami-suami membenarkan isteri mereka pakai rambut palsu. Itu hadis dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata, memakai cemara ataupun rambut palsu itu apa hukumnya? Sesungguhnya rambut palsu ini ada macam-macam, dia kata. Ada kalanya dia dibuat daripada rambut anak Adam. Ada jenis rambut palsu yang dibuat daripada rambut betul. Dan ada kalanya daripada bulu menatang yang mati. Ada juga dia ambil bulu menatang, dia anyam-anyam, dia buat rambut palsu. Ataupun binatang yang disembelih. Ataupun ada juga yang dibuat daripada benang. Macam-macam. Lah dengan barang sintetik, dengan barang macam-macam orang buat. Ada yang buat daripada rambut betul. Orang pergi gunting rambut apa semua, mereka ambil balik rambut tu, mereka proses balik bagi jadi rambut palsu. Ada yang ambil daripada bulu menatang. Ada yang buat daripada benang. Buat macam-macam. Maka jikalau ia daripada rambut manusia, haram digunakan dia dengan tiada khilaf daripada mana-mana ulama. Kalau rambut betul, ambil, pergi buat proses bagi jadi rambut palsu, haram. Banyak orang dok buat apa dia? Hak ni ya. Pasal nak bagi nampak dia punya ori dia tu. Originality dia tu, nak bagi nampak original. Bila pakai tu rambut betul, bila pakai nampak rambut lah. Kalau buat daripada tali rupiah, yang tu dia tak, dia nampak macam clown. Dia nampak macam pahlawan. Yang pahlawan orang duk panggil cuk belon apa kan? Itu rambut tali rupiah. Siapa nak pergi pakai lagu tu? Melainkan clown saja yang pakai. Kan? Jadi hak orang banyak duk pakai ni apa? Hak rambut betul. Hak ni hak haram ni. Hak rambut betul inilah yang haram, dia kata. Pasal apa tak boleh digunakan rambut manusia untuk dibuat pakai ni? Pasal apa? Kerana rambut anak Adam dan segala juzuknya itu haram digunakan kerana mulianya. Barang yang daripada badan kita ni ada kemuliaan dia. Pasal apa? Pasal memang manusia ni dijadikan sebagai makhluk yang mulia. Quran kata laqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan keturunan manusia ni. Manusia ni mulia. Maka tak boleh diguna sewenang-wenang juzuk badan manusia ini.
Bahkan semuanya sepatutnya ditanam ke bumi. Dia kata. Ni barang-barang daripada badan kita ni kalau berlaku apa-apa, tercerai daripada badan kita, mesti ditanam. Kemalangan kan. Naik motor pun aksiden, putih kaki sebelah. Usung buah tiap kereta, pergi hospital, pergi tengok kaki tak ada sebelah, patah halik main cari. Cari-cari tengok anjing lari dah kaki tu. Ligan anjing tu pula, tongkai dah jatuh ni, ambil balik kaki tu, lari pergi hospital balik. Sampai-sampai doktor kata tak boleh sambung dah. Pasal sel-sel dia dah mati. Doktor kata kalau cepat bawa main tadi, insya-Allah kami boleh ikhtiarkan. Tapi tempoh masa ni dah lama. Tempat putih tu sel dia dah mati. Nak cantum tak boleh misalnya. Habis ni nak buat macam mana? Ditanam. Adakah dia nak kena ikut proses macam mana tanam mayat, nak kena mandi, macam mana mandi mayat, nak kena kapan? Tak. Sekadar dibersihkan, dibungkus dan ditanam di tempat yang selamat daripada binatang buas nak gonggong dia bawa pergi. Tapi di mana tempat dia? Di bumi, ditanam dia. Pasal apa? Pasal dia adalah daripada juzuk badan manusia yang dimuliakan. Begitu. Maka jika cemara ataupun rambut palsu itu dibuat daripada bulu binatang yang najis ataupun binatang yang tiada dimakan, yang diceraikan dan dipotong pada waktu hidupnya, maka iaitu najis ia. Tak boleh. Bulu binatang yang najis memang tak boleh. Ataupun bulu binatang yang tidak najis tetapi tercerai daripada badan dia masa dia masih hidup, juga ceraian itu menjadi najis. Di sinilah timbul cerita kan. Orang mai tanya, dia kata, ustaz tu duduk mengajar di masjid hari tu ni. Dia duk abang kata orang yang duk belah kucing dalam rumah ni hati-hati. Dia kata, ada satu ustaz mengajar masjid, dia mai bagi tahu, dia kata kita kalau duk belah kucing dalam rumah kena hati-hati. Bila kita duk semayang, kucing ni dia mai dia duk serendeh kaki kita. Kucing dia mai dia duk serendeh ni, orang perempuan pakai kain telekung labuh ni. Dia mai serendeh, dia pusing kok kaki kita. Kucing manja. Kita habis semayang, tengok ada bulu-bulu kucing dekat di kain telekung. Apa jadi dengan semayang kita? Mengikut mazhab Asy-Syafi'i, dia kata apa? Batal semayang itu. Pasal lekat najis di pakaian semayang tu. Najis apa? Bulu kucing yang tercerai daripada badan dia sewaktu dia masih hidup. Itu najis. Jadi nak belah kucing, nak kena tahu juga hukum hakam dia ni. Nak kena tahu. Pasal apa? Saat lagi saja ibadat kita hidup jadi lingkup kerana dia. Jadi saya bukan suruh balik hidup sepak terajang kucing malam ni. Kata, punya pasal aku punya semayang selama ni. Apa bagi satu karate ke, bagi satu apa. Tak boleh. Bukan itu cara dia. Cuma jaga lebih lepas ni. Pasal benda ni boleh membawa kepada batal ibadat kita. Ni yang kita jumpa ni. Maka najis ia. Maka apabila dijadikan rambut palsu, nescaya menanggung najis di atas kepala. Kalau rambut palsu tu dibuat daripada bulu binatang yang tidak najis tetapi dicabut daripada badan dia masa dia hidup. Dicabut daripada badan dia masa dia hidup. Buah atas kepala, maka kita umpama orang yang semayang tapi duduk tanggung najis atas kepala. Begitu. Dan menanggung najis itu haram. Tiada sah sembahyang dengan dia. Dan jikalau rambut palsu itu daripada benda suci, lain daripada rambut anak Adam, maka iaitu khilaf ulama padanya. Seperti tafsir dalam masalah sambung rambut, lagi akan datang perbincangan dia. Hal lain dia akan bincang saat lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmatkan Allah sekalian. Jadi cerita dia apa? Cerita dia tak usah pakai rambut palsu itu lagi baik. Pasal apa? Kadang kita tak tahu apa bahan yang digunakan. Kita tak tahu. Kan? Macam kita hari ni lah, kita duduk dalam Malaysia. Katanya Malaysia ni negara Islam. Katanya. Bila kita main nak raya, ingat nak cat rumah kita, kita duduk pergi beli tu apa? Brush. Nak sapu cat tu kan. Main cerita macam-macam doa abang, bulu tu lah, bulu ni lah. Semak pun. Sepatutnya sebagai sebuah negara yang declare kata negara Islam, kena kontrol lah benda-benda ni. Daripada awal tak boleh masuk. Tak payah duk timbul dah soal logo-logo halal ni, tak payah dah. Kalau apa juga yang ada dalam Malaysia halal semua. Pasal apa? Pasal kita negara Islam. Oh dia macam tu.
Senang, kita tak jadi serabut perut bila nak pergi makan. Tak serabut perut bila nak beli barang. Tak serabut perut. Ini bukan serabut, tak tahu nak apa. Pergi kedai nak beli kasut pun pergi pegang duk belek-belek, tengok sales representative tu mai kata, sir, you are Muslim ah? Kita kata, ya Muslim. Please lah, this one kulit babi. Dia kata, babi tu. Walaupun tangan kita kering, kulit tu kering, kan? Dari segi fiqahnya dia kata tak apa. Tapi kita dengan babi ni leceh. Babi, baling tu tak boleh. Patutnya dah kata negara Islam tak maulah benda-benda tu, tak boleh lah. Hang nak duduk dalam negara ni kita isytihad kata negara Islam, tak maulah benda ni semua. Hang rasa tak sesuai nak duduk di sini, hang boleh belah tapi duduk tak mana nak duduk. Dan betul je, barulah kita ada ketuanan dalam negeri kita. Dan tak timbul lah nak masuk kedai ni halal, kata halal ni, masuk kedai ni halal, kata halal, tak payah. Pasal apa? Negeri Islam semua halal. Ni ayam sembelih dia, tak ada. Ayam apa pun dalam negeri ni semua mesti melalui sembelihan cara Islam. Pasal apa? Pasal ini negeri kita. Dia yang sembang macam tu sedap sikit lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, ini tajuk-tajuk fiqh dia memang pula tajuk dia kata bab fil wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Ini pula tajuk dia kata datang tentang menyatakan hadis yang membicarakan menghubung rambut untuk nak buat rambut palsu dan juga minta supaya dipakaikan rambut palsu. Ini pula sambung kepada cerita rambut palsu ni. Rambut tu sendiri dengan orang yang minta supaya dibuah dari kepala dia rambut palsu ni. Dan tajuk ni juga membincangkan tentang menteto. Teto ni apa? Di badan ni. Buah gambar harimau, gambar kobra, gambar scorpion, gambar dragon, gambar perempuan apa, teto. Ini cerita dia. Boleh tak boleh? Dia kata nak teto badan ni dan juga minta ditetokan. Kawan yang kerja duk teto badan orang dan juga kawan yang pitahan badan suruh teto. Ni apa hukum kepada dua-dua Abdul ni? Apa cerita depan ni? Ketahuilah saudaraku, teto itu setengah daripada perbuatan orang Dayak Borneo. Dia kata ambil abang siapa pergi buat benda ni. Dia kata kerja duk teto badan ni, dia kata adalah kerja orang Dayak Borneo. Tak tahu siapa depan ni. Iaitu dicacah hanya dengan jarum atau seumpamanya di belakang tangan atau di lengan ataupun di bibir mulut ataupun di muka ataupun di mana-mana tempat daripadanya. Ikut suka. Dia nak buah tang mana, nak buah di lengan ke, nak buah di dada ke, nak buah di tengkok ni ke, dia nak buah di pipi ke. Kan? Dalam masyarakat gangster ni, lagi banyak badan dia berteto, maka lagi tinggi kedudukan dia di dalam community gangster. Pasal apa? Pasal teto tu sakit. Lagi banyak dia teto badan dia, lagi dia ni boleh tahan sakit, lagi tinggi kedudukan dia. Dia pakai lagu tu. Kita nak teto apa? Ni nak pi haji, nak pi umrah kena cucuk pun takut. Nak kena cucuk apa? Meningokokol apa? Meningitis apa tu, nak kena cucuk satu jarum tu pun duk pergi bisik ni, kalau saya tak mau cucuk apa boleh buat surat palsu lah. Tak mau cucuk. Satu jarum dia nak cot masuk tu sakit zat tu pun tak mau nak teto badan. Ada yang pi klinik gigi, sakit gigi ni sampai bengkak pom ni, tak payah nak buat dah, sakit ni sampai cicak bunyi tu bangkit terajam dinding Nabi marah ke cicak, sakit gigi ni. Pi dekat dentist dah duduk dah atas bangku doktor gigi tu. Doktor tu tengok-tengok, oh dia kata ni patut-patut kena tunggu surut bengkak dulu. Tak apa, saya bagi antibiotik dulu, balik makan bagi surut, esok main lain. Dia kata tapi tak boleh, saya sakit sungguh. Dia kata kalau boleh cabut buang lah, saya tak boleh. Dia sanggup cabut gigi, padahal dia takut dengan cabut gigi ni. Tapi sakitnya apa saya, dia kata kalau boleh cabut buang. Doktor ni pun kata kalau kira bercuti tak boleh, dia kena tunggu dulu. Tak boleh tu doktor, apa jadi pun saya sanggup lah, cabut. Doktor kata tak apalah kalau macam tu. Dia pun ambil jarum duk tembak naik ayam tu nak cucuk. Sini baru tembak naik, pengsan dah dia bangku tu, pengsan dah. Macam tu nak pergi teto badan.
Yang orang takut ni tak cerita lah. Macam-macam jenis takut dalam dunia ni. So dia kata di sini, dia kata tattoo tu apa dia? Dia guna jarum panas, dia cucuk di tempat dia nak buat gambar saat lagi ni. Sama ada benda tu dibuat di tangan, di mana dan sebagainya, daripada badan perempuan atau badan laki-laki, sehinggalah mengalir darah. Darah orang tattoo badan ni. Dia cucuk tu keluar darah, dia pedap-pedap dengan kain. Dia cucuk, dia keluar darah, dia pedap-pedap dengan kain. Saat lagi dia masuk satu color pula di tempat-tempat cucuk tu. Maka color tu dia permanent, dia penetrate masuk di dalam kulit yang di tattoo itu. Tu sebab dia cuci tak keluar. Baru ni TV3 rancangan Al-Kuliah apa petang bila baru ni ada satu ustaz yang duk cerita pasal mandi mayat ni. Ada saya ingat 2 minggu 3 minggu lepas ke apa kan. Satu ustaz dia panggil pergi cerita pasal mandi mayat, timbul masalah mayat yang bertattoo badan ni. Macam mana kes dengan orang yang tattoo badan ni? Tadi kita jumpa cerita dia di sini. Dia kata tattoo badan ni mengalir darah, kemudian diisi akan tempat yang dicucuk itu dengan celak ataupun nila ataupun apa warna dan sebagainya. Dia buh di tempat luka tadi ni. Maka jadi naik hitam tempat itu menurut ukiran atau tulisan atau gambar ataupun bentuk yang dikehendaki untuk orang yang minta di tattoo ni. Dia mau rimau, dia akan jadi rupa rimau di lengan dia. Ni dia nak cerita dulu yang kata tattoo ni macam tu. Maka perbuatan yang demikian itu haram, bahkan kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Haram baru satu bab, Tuhan laknat ni. Ini leceh. Maka perbuatan itu bukan sahaja haram, bahkan kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mubtaghiyat lil husni mughayyiratin khalq Allah. Ini isu semasa. Ini isu semasa. Apa dia? Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang buat tattoo dan orang yang kena tattoo. Dua-dua. Tukang cari makan buat tattoo pun kena laknat Allah. Kawan yang duk tahan badan suruh orang tattoo pun kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengutil kutil itu bahasa surat ke bahasa apa? Saya tak tahu. Tapi Tok Guru kitab ni, dia orang belah kita sini. Maka dia sebut mengutil, kutil. Cubit dalam bahasa surat, cubit. Dalam bahasa kita kata kutil. Dia kata, dan juga orang yang mengutil pipi supaya naik warna merah. Zaman dulu. Orang perempuan. Lah dia ada bedak abuh pipi merah. Dulu dia tak ada bedak, dia putih pergi merah. Dia putih pergi merah nak bagi orang jantan geram kat dia. Tak ketahuan punya kerja. Orang nak bagi segak dia tu. Ini cara dulu, hak cara lah botox. Tu cara lah botox. Kan? Cucuk apa tahu mana ke? Botox ni apa tuan-tuan? Botox ni ubah. Bila dia cucuk, dia melumpuhkan kawasan kena cucuk tu. Tu botox. Anak murid saya budak Penang ni, ada seorang budak sekolah Irsyad. Anak murid saya dulu, dia jadi doktor. Dia telefon duk sembang pasal hal botox ni. Dia lah ni dipakai ortopedik. Pakai apa? Tulang. So dia kata botox ni ustaz. Dia kata ustaz kena tahu. Dia kata botox ni. Dia tak boleh. Kita dengar botox kata haram, tak boleh. Nanti dia kata botox ni dia cerita dia lain, dia kata cuma dia disalah guna, itu aja dia kata. Botox ni dia kata dia melumpuhkan kawasan kena cucuk, dia melumpuhkan hidung kita ni kembang, kita cucuk botox ni, bila cucuk dia lumpuh maksudnya dia jadi lembek, kita buat macam kita mahu. Kita picit dia, kita tarik naik bagi mancung apakah semua, tunggu sampai tempoh masa lumpuh tu habis, dia kekal dalam keadaan hidung dia jadi tegak elok. Tapi ubat tu dia tahan untuk satu tempoh masa. Dia kata 3 bulan ke, 4 bulan ke, 5 bulan ke, 6 bulan ke, dia habis ubat tu, kembang balik.
Cucuk lagi sekali pula. Cucuk lagi sekali pula. Cucuk bagi dia lumpuh pula. Buat lain pula. Bagi mancung, elok apa semua. Macam kita buat air dalam peti air tu. Bila dia beku, dia keras elok. Keras. Habis ubat botox tu, kembang balik. Lagu tu. Jadi, sebelum nak jatuh hukum tentang botox ni, dia kata kita kena tahu dulu ni botox ni apa benda. Selain daripada nak kena tahu ingredient ubat tu najis ke tak, itu satu bab. Yang kedua, penggunaan dia kalau untuk tujuan lagu tu adakah termasuk dalam larangan agama. Dan itu satu bab lain. Itu bukan senang tuan-tuan. Yang kata jatuh hukum, nak keluar hukum, nak keluar fatwa, ni bukan senang. Tak semudah banyak-banyak ustaz duk habaq ni. Tak semudah macam tu. Dia kena ada satu panel yang berilmu, duduk, sit down, bincang, buka kitab, tengok apa nas yang ada sebelum dikeluar satu fatwa ataupun satu keputusan. Jangan kita tu ustaz ni pandai, dia boleh jawab semua soalan. Belum tentu jawapan dia tu betul macam agama. Sebab dia banyak ruang, banyak angle, banyak sudut nak kena tengok sebelum satu hukum dikeluarkan kepada publik. Muslimin dan muslim yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang-orang yang jadi doktor pakar ortopedik ni, dia guna botox ni. Bila orang aksiden kaki jadi apa macam manakah, dia cucuk botox tu di anggota yang patah ni. Anggota tu jadi lumpuh. Lumpuh baru dia boleh buat kerja. Nak perbetul tulang ke apa dan sebagainya. Botox digunakan oleh tu. Jadi kalau botox digunakan untuk tujuan kes kemalangan yang melibatkan patah tulang dan sebagainya, takkan haram juga? Itu dia main cerita dia. Takkan hak tu pun haram juga? Botox yang haram ni yang macam mana? Yang macam mana boleh guna? Itu cerita dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang cerita dalam hadis ni dia kata wal mutanammisat. Dia ada dua makna dalam bahasa Arab. Al mutanammisat, satu makna membawa maksud orang perempuan nak bagi nampak macho. Macho orang perempuan ni. Laki-laki kot macho kot. Perempuan ni nak bagi kontrol ayu. Nak putih pipi, bagi merah tu cek keluar rumah. Orang putih, tengok pipi merah geram aku. Dia nak yang tu. Maka putih pipi nak bagi merah kerana nak tarik perhatian laki-laki, itu yang dilarang oleh hadis ini. Al-mutanammisat juga diterjemahkan oleh ulama hadis sebagai cukok kening. Al-mutanammisat juga dia panggil. Cukok kening. Tuhan bagi dekat dia kening lebat macam ni, semua cantik. Itu macamnya piduk cabut. Ni nak bagi jadi macam wayang Cina. Satu orat yang naik ni. Sakit, bukan tak sakit, cabut tu. Tiap-tiap kali tarik adui. Tiap-tiap kali tarik adui. Tapi nak buat juga. Pasal apa? Pasal nak kelihatan cantik. Benda itu juga dilaknat di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil al-mutanammisat. Berkehendak elok rupa dilihat orang. Lagi, itu juga dianggap mengubah kejadian Tuhan. Tuhan dah bagi dekat hang macam tu punya rupa, syukurlah. Tuhan bagi dekat hang mata macam tu punya, alhamdulillah. Orang yang Tuhan bagi buta macam mana? Tuhan bagi dekat hang hidung macam tu besar tu menyawap, weh. Oh, pi cucuk buat bagi lubang jadi halus. Nyawa pun sampai naik orat tengkok punya nak nyawa. Tuhan bagi serombong elok dah. Amat nispu punya sombong Tuhan bagi dekat dia. Tetapi lubang hidungmu, dia kata, menjadi pujaan hatiku. Elok dah lah Tuhan bagi tu. Dah pergi repair buat bagi jadi kecil. Duit, nyawa susah. Kan? Ini yang disebut dalam hadis mughayyirat khalqallah. Dia mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan macam tu. Bila pergi buat tu, kita pergi modify apa yang Tuhan bagi kat kita. Meaning to say, kita tak puas hati dengan apa Tuhan bagi kat kita. Meaning to say. Bila orang tanya awak yang pergi buat pembedahan kosmetik ni, nak bagi cantik rupa hang, pasal apa? Hang tak puas hati kata Tuhan bagi rupa tu dekat hang. Dia kata, dah, wal'ayazubillah. Dia kata, saya tak ada ingat kata tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi. Saya cukup syukur. Cuma saja seronok-seronok pergi buat. Dia kata, no. Meaning to say, you tak puas hati. Hantu saya pusing kok mana? Hang tak puas hati. That's why hang pergi modify. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, itu hadis hasan
lagi sahih. Dia kata. Baik, masalah bertetu itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah kepada Sahih Muslim. Jika seseorang itu minta ditetu, maka ia itu haram atas orang yang tetu dan orang yang minta tetu dengan ikhtiarnya. Haram dua-dua. Tukang hadut cari makan tetu tu pun haram, kena laknat. Kawan yang pitahan badan tu pun kena laknat Allah. Dan terkadang ada diperbuat bagi budak-budak daripada kecilnya, maka iaitu berdosa atas orang yang mentetu itu. Kadang-kadang budak-budak kecil pergi buat dah, pak pergi buat. Budak tu tak tahu apa, dia pun tak tahu apa, ayah wik sakit ni, orang duk tetu badan ni, pak yang buat. Maka yang berdosa ni siapa? Kawan yang tetu tu berdosa, pak yang suruh buat juga berdosa. Budak berdosa dah, dia tak ada dosa apa, dia tak tahu apa, dia budak-budak lagi. Pak dia yang pergi buat jahanam dia macam tu. Begitu. Baik. Dan tiada berdosa budak kecil itu kerana tiada taklif di atasnya pada ketika itu. Dia belum balik, dia tak ada dosa pahala. Dia tak berdosa. Dalam kes dia budak, pak yang pergi buat kat dia macam tu. Baik. Masalah bekas tetu itu adakah najis? Ini dia makin duk bincang benda tu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ashab kita, bermula tempat yang kena tetu itu najis dia. Di sisi agama dia kata kawasan tu jadi najis. Maka sekiranya boleh dihilang akan dia dengan ubat, maka wajib mengubatnya supaya hilang. Orang yang dah tetu badan, saya cerita di masjid ni ke di mana yang saya pergi mengajar satu tempat bab jenazah, bab orang mati ni, baca tajuk bila nak mandi mayat orang yang tetu ni, lepas tu nak balik dia main duk senggang pintu kereta saya ni. Dia tunjuk badan dia, tetu ni sampai bawah ni. Ni sampai bawah dagu ni, kepala kobra duduk bawah dagu ni, atas dagu ni lidah kobra gelok main. Main masjid kat dia pun. Saya tengok dia badan dia. Dia kata, Ustaz, ni macam kes saya ni macam mana? Dia kata, punggah. Dia kata, aku tak balik rumah dah malam ni. Tok Sah kata dia balun saya, dia kambuh belakang rumah dia. Tok Sah kata lagu tu, dia balik ke rumah dia, dia tetu saya pula satu lagi, tak ke kacang. Kan dia mai tanya ni kes saya ni macam mana? Lepas tu dia luah perasaan dia. Salahkah saya benda ni? Saya ni sampai lah saya tak tahu siapa mak siapa bapak saya, dia mai cerita tu. Sampai lah ni saya tak tahu siapa mak saya siapa bapak saya tak tahu. Saya sedang saya duduk di Raja Udang, dia kata. Yang saya tahu keliling saya semua orang bukan orang, saya kulit saya, muka saya bukan keturunan sama dengan mereka. Saya besar di dalam kalangan mereka. Okay. Lepas baiknya gangster tu ada di situ, saya pergi duduk bawah jagaan dia. Daripada kecil-kecil badan saya semua buat macam ni. Saya tak tahu apa, bismillah pun saya tak tahu, Ustaz. Saya celik mata, saya cerdik, saya reti aja, ni lah orang yang belah saya. Bila dah saya besar, dah saya tengok muka saya, baru saya tahu saya bukan keturunan ni. Saya, apa nak buat? Saya dah jadi macam ni. Ya Allah nak bagi hidayah dekat saya ni. Macam manakah itu ni, kawan bawa pergi masjid dengar macam manakah ni saya. Ni saya nak cari balik jalan ni. Kalau lagu tadi, ni aduk baca jenuh saya. Dia nak, yang tu cerita dia. Ini pun satu kes. Islam kena tengok elok-elok. Dia bukan pergi buat tu dalam keadaan dia ni sombong dengan Tuhan, derhaka dengan Tuhan. No. Dia menjadi mangsa keadaan. He was victimized. Dia ni telah menjadi mangsa kepada satu rumah tangga yang porak-peranda. Mak pak ni tak tahu apa cerita dulu, pergi jumpa tak mana, menikah, berkenan menikah 2-3 bulan apa nak. Dapat anak, betul tak? Merang halau kopi sini apa semua, punah anak rumah tangga. Anak ni pergi lempang tang mana ke, jumpa kat kau ni ambil belai. Macam ni punya cerita duk jadi. Tu hak kita jumpa. Tuan-tuan percaya tak hak kita tak jumpa, macam ni punya kes, duk ada banyak dalam masyarakat kita. Hak orang dapat anak, tak mau anak, pergi lempang buang, satu jenis. Hak orang duk nak anak, tak dapat anak, dia jumpa orang buang, dia kutip, ambil balik sengap-sengap, dia pergi daftar, kata nama anak dia pun ada. Ni dalam masyarakat ni. Mana-mana orang yang tersepit di dalam suasana ini, kita nak pergi hukum dia kau-kau, boleh tak? Oh, nanti saya tanya dulu kes dia apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Dalam kes ni, dia kata dalam kes orang yang tattoo badan dia ni, kalau dia boleh buh apa-apa ubat bagi hilang, dia buh lah. Dia kata. Dan jika tiada boleh, melainkan dengan dilukai dan dipotong, maka padanya tafsir. Kalau sekiranya nak pergi bagi hilang tu tak boleh pakai ubat, pergi duduk jurus ke lorong apa pun tak mau keluar, misalnya. Sehingga sampai kalau nak bagi hilang juga nak potong. Potong macam mana kalau ulang senduk dua tengkok ni nak potong ke mana kalau duk ada di jari ni, di lengan ke apa tak boleh juga lah fikir kaya kelupuk pergi labang 2-3 hari pun. Lapah keluar pun buat macam mana potong buah mempelam tu, buang tu sikit pergi tak. Boleh lah gagah walaupun memudaratkan. Ni duduk di rengkong ni nak buang lagu mana? Nak ambil pisau kupas mempelam tu, buat lagu tu kat rengkong dah. Tapi kamu terus lah dia macam ni nak cerita. Maka ada tafsirnya, ada perbahasan detail. Iaitu jika takut dia binasa diri, ataupun luput anggota, ataupun hilang manfaat anggota itu, ataupun jadi rupa huduh pada anggota zahir dia, nescaya tiada wajib menghilangkannya. Itu dia agama. Dia yang kata agama, tuan-tuan. Walaupun hang pergi buat benda ni, benda salah, kena laknat Allah, Pak. Satu hari kalau hang sedang. Amai, tuan-tuan. Orang yang hanyut, pergi buat macam-macam benda, merosak diri ni. Dia mai. The end of the day, orang kata. Dia pun fikir lain dah. Umur dah tua. Dia nak hidup. Sampai bila nak hidup lagu tu? Tua dah. Tengok orang hak sebaya umur dengan dia pun semua dah duk pergi masjid, duk pergi Mekah. Dia duk main 65 badan, duk tattoo merata lah. Ni apa? Tak mau pergi masjid pun duk di rumah pun dia duk main kacau. Dia duk main kacau. Fikir tak kesudah nak pergi pun dengan badan tattoo macam ni tak kena. Tak pergi pun duk fikir tak kena. Kan? Last-last dia pun fikir-fikir, dia kata, ya biarlah benda ni jadi zaman dulu aku nak pergi. Dia start duk tapak main masjid. Kita ni kena welcome dia. Kita tak boleh tengok dia lagu duk buat tengok ekor mata ni, dia ni gangster ni main buat apa ni, apa pun itu imam ke apa. Jangan ingat lagu tu. Dia main masjid tu kira tu langkah baik yang dia buat. Pergi tegur dia, sembang dengan dia. Ajak pergi kedai, minum-minum, saja tanya dia. Kita yang Allah Ta'ala buka sikit pintu ilmu, dapat sikit sebanyak kat kita ni. Bagi kat dia satu keyakinan. Tuhan ada. Mana ada bumi tak kena hujan. Mana ada manusia tak buat salah. Beza manusia ni salah sikit, salah banyak. Tak ada orang yang tak salah. Nabi aja yang maksum, kata kat dia. Dia kata habis macam saya ni, lagu mana? Allah, ni benda lepas nak buat macam mana? Taubat kepada Allah. Taklah habis ni saya macam mana? Boleh hilang, kita buat bagi. Tak boleh, memadai dengan kita. Taubat ni, kalau Tuhan terima, kata kat dia, Tuhan reset. Meter hang dah pergi ratus ribu pun Tuhan reset jadi 0,000 balik. Itu yang kata taubat nasuha. Kalau hang boleh bangkit pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi, semayang tahajud, minta kat Tuhan. Hang boleh teriak, air mata keluar. Kalau hang ikhlas kerana Allah. Entah Nabi kata apa, air mata hang keluar tu padam api neraka. Kata dia. Macam tu punya cakap, tuan-tuan. Dia rasa orang welcome dia. Dia rasa orang boleh terima dia. Dia pun kata, oh tak apa, kalau macam tu pun nak mula main. Main kawan ni, orang lah welcome, hak lain. Ni Ram Jadah ni main pula. Jangan balik. Kita ni kadang tuan-tuan, ya Allah, awak kita pergi jadi lagu tu. Suka sangat simpan busuk, buruk sangka ke orang. Tak boleh kita nak simpan baik sangka kepada orang. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata sentiasalah kalau sekiranya dibiarkan apabila zahir juga ada tattoo di badannya, maka sentiasalah berdosa atasnya. Jika takut ia akan suatu daripada yang tersebut itu sekalipun dan seumpamanya, nescaya lazim akan dia menghilangkannya dan jadi derhaka dia dengan sebab takhirkannya. Kalau benda tu boleh diusahakan bagi hilang, jangan ditakhirkan, jangan dilewatkan, bagi hilang. Tang mana yang tak apa yang nak buat, tak boleh nak bagi hilang, minta ampun dekat Tuhan. Itu saja limit yang kita boleh buat di depan Allah. Maka bersamaan dua hukum pada laki-laki perempuan dalam kes tattoo ni
baik lelaki baik perempuan. Kalau boleh bagi hilang, bagi hilang. Kalau nak bagi hilang tu boleh membawa kepada hilang nyawa, minta ampun dekat Tuhan saja. Begitu. Masalah dia kata mencabut bulu pipi. Ni cerita ni piduk putih pipi ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bermula perempuan yang mencabut bulu roma muka, maka dinamakan dia namisah. Ni pula satu. Ada juga orang perempuan tak tahu apa ni, sains kena buat kajian. Perempuan tapi dia tumbuh misai janggut. Kacau. Ada kes macam ni ada. Dengan bulu kaki menyerama keluar main perempuan. Kan dia apa genetik, apa dari segi genetik ni tak tahu main kat mana, tak tahu dia pergi jadi XY, apa dia tak main XY, dia main LM ke apa, dia jadi dulu tu. Apa kromosom apa dia sains ni. Dia perempuan. Misai bertaring keluar main. Macam mana kes ni? Boleh tak orang perempuan ni pergi buang misai yang tumbuh di muka dia? Perempuan dia tumbuh bukan takat janggut, dengan jambang dia duduk main satu macam. Kalau tak buang lelaki dia pun lari. Lelaki tu, awak jadi lagu ni. Hang betul ke perempuan? Lelaki duduk tanya lagu tu kacau. Kan ada kes jadi macam ni. Dia kata dan minta cabutkan bulu pipi dan mukanya juga dinamakan al-mutanammisah. Dia kerja ni. Dia juga membawa maksud cubit putih bagi merah nak bagi nampak cantik, ataupun dia tumbuh bulu-bulu liak di muka perempuan pergi duk cabut buang. Dia kata apa cerita? Maka perempuan yang demikian itu haram, melainkan apabila tumbuh bagi perempuan itu janggut atau misai, maka tiada haram membuangkannya. Kalau saja hidup buat duk putih nak bagi merah nak bagi nampak cantik, itu tak boleh. Itu haram pasal nak attract, nak tarik perhatian orang yang tidak sepatutnya. Tapi bagi kes perempuan yang tumbuh misai janggut, maka itu tidak haram kalau dia buang. Pasal apa? Pasal dia perempuan. Dia tak patut ada misai dengan janggut ni. Maka dia buang itu tidak haram. Bahkan dia kata sunat pula. Dia kata orang perempuan yang tumbuh bulu roma tebal, bukan misai, bulu roma tapi tebal di kawasan misai, dia buang itu bukan saja tak salah, bahkan itu yang baiknya. Itu yang baiknya. Dan berkata Jarir, tiada diharuskan cukur janggut dan perempuan. Ini pendapat yang dhaif, yang kata tak boleh. Orang perempuan kalau tumbuh misai janggut tak boleh buang, biar lagu tu aja. Tahu, itu pendapat yang dhaif. Yang tu bagi menikah dengan Jarir ya. Tu. Pasal dia kata tak boleh buang, bagi kat dia bini tu. Kan? Hak orang ulama lain semua kata boleh buang. Dia kata. Baik, tengok bawah tu masalah menghubungkan rambut dengan rambut lain, apa hukumnya? Ini ulang lah tadi lah. Dia nak abang kata tak boleh. Bawah, tuan-tuan tengok bawah sekali tu. Masalah memerahkan akan muka dan melumuk dengan hitam, apa hukumnya? Ini cerita make up. Orang perempuan boleh tak boleh make up? Make up ni apa? Make up ni, make up. Dia nak make apa benda bagi up tu. Oh, yang ni yang leceh ni. Yang ni kalau tidur terang dia jadi tak boleh. Orang perempuan tak boleh make up. Pasal apa? Pasal dia make something up. Yang tu yang kata make up. Jadi dia tengok apa dia nak kata apa. Karut. Tajuk nak baca tak mau? Tak mau baca dia langkah. Tajuk ni kena baca lah, kena baca. Baik, dia kata memerah akan muka dan melumuk dengan orang duk pakai color di muka orang perempuan. Dia pandai memanglah suka buat kerja menjahanam ni. Duduk bubuh atas pelupuk mata ni, color biji remia lah. Saya dari pergi bubuh balik tepi ni, color apa. Lelai jadi macam jemuan, nampak? Dia perasan kata elok. Dia tak tahu ramai orang tengok tu. Pasal awak dia ni muka dia hak asal dah elok dah. Duduk buat bagi jadi jemuan. Kan? Kadang-kadang kan, benda cantik ni satu yang sangat subjektif. Subjektif ni maksudnya apa? Kira payah nak abang lah. Mata dia ni kata cantik, mata dia ni kata tak cantik. Macam tu. Kita tak boleh nak menghukum hal-hal macam ni dengan hukum yang kejap-kejap. Tak boleh. Kita tak apalah yang lelaki ni punya handsome pergi menikah bini macam tu. Tak boleh. Mata lelaki dia tengok bini tu segak tak kira lah. Selamatlah dia pun. Yang duduk kata bini dia tu macam ni, orang duduk kata bini hang tak tahu. Jadi cerita cantik ni sangat subjektif. Sangat subjektif. Siapa pilih dan dia berkenan dia menikah, mata dia kata cantik, tapi kat dia kita doa bagi elok sudah.
Anak kita pergi pilih satu wali mai tunjuk kat kita. Dia kata, mak, ayah ni yang saya kenal ni. Kita tengok-tengok hati kita bunyi. Hati kita berdetik. Kata, Allah yang pergi cari pun. Kita ada ingat lagu tu. Dah, mata dia kata elok. Hak nak menikah tu dia ke kita? Dia hak nak menikah tu, ikut dia lah. Kita tanya dia balik, hampa hati kata ni. Tak tahulah saya kata cantik dah. Cantik ayah doa elok lah, selamat lah habis. Sudah. Kita punya spek. Macam beli kereta, kalau dia ada spek. Kita punya spek macam ni. Tak kenal dengan dia. Tak kita kata elok, dia kata apa ayah. Ayah nak kira macam ni, kata saya tak mau. Mata dia kata tak elok. Siapa nak menikah, mata dia kata elok, hampir cari bagi perangai elok, bagi agama elok, bagi apa elok, sudah. Jalan habis. Begitu. Baik, dalam bab makeup ni. Saya ingat ramai orang kot kalau tengok perempuan nak biji mata duk buh hiji amir ni tak elok kot. Kan siapa kata elok? Curang kat tangan. Tak elok. Apatah lagi kalau bini kita pergi pakai lagu tu. Oh, tak syok lah. Bini kita ni hak kita. Apa hal yang kita pergi duk suruh dia pakai sesuatu yang atraktif. Nak bagi orang lain tengok dia kata elok. Dia untuk kita. Kat kita ni dia kena bagi elok. Dekat orang lain biasa lah. Taklah suruh belum tapi biasa. Ni biji ramia, biru, merah ni tak payah. Hang keluar pergi kerja macam biasa. Pasal apa? Pasal bini tu untuk suami. Kalau hang duk pakai lagu ni, jantan lain syok kat hang. Kalau perempuan lain duk buat macam ni, aku syok kat dia macam mana? Tanya dia. Oh, macam tu tak boleh bang. Hang tak mau bagi aku syok kat perempuan lain. Aku pun tak mau bagi jantan lain syok kat hang. Kata dia. Dia kata, abang tak pernah cakap lagu ni selama ni. Ni awak malam ni cakap lagu ni. Pasal aku baru balik mengaji. Pasal hari tu aku tak mengaji, kata. Ni aku dah mengaji dah. Aku dah tahu dah. No more. Ni semua make up ni tak mau dah. Ya, bagi tahu macam tu. Baik, jom kita tengok dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam ada pun memerah akan muka dan sebagainya. Maka iaitu ada padanya tafsir. Iaitu jika tiada baginya suami. Ataupun ada suami tetapi diperbuatnya dengan tiada izin suami. Maka nescaya haram. Kalau anak dara tak nikah lagi, memang tak boleh make up. Dia kata. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia mendedahkan diri dia kepada bahaya yang bermacam-macam. Hang tak menikah lagi. Hang piduk pakai macam tu, piduk make up macam tu. Hang, you are inviting. Hang menjemput jenayah berlakukan. So Islam daripada awal, Islam ni dia agama preventif. Islam ni dia kira dia punya kaedah, dia prevent is better than cure. Kita cegah benda tu daripada jadi, lebih baik daripada hang biar bagi jadi, dan melingkup guna ranah baru nak menyesal, tak ada guna. Pada awal, anak-anak kita pesan, hang cara pakaian hang macam ni, beritahu siap-siap kat dia. Prevent daripada berlaku benda-benda tak elok. Daripada kita biar dia sesuka hati dia, leleh balik mai dalam perut ada 2 bulan, wala'ayazubillah. Maka Islam dia mai dengan benda-benda yang macam ni. Dia preventif. Dia prevent benda ni daripada jadi. So kalau sekiranya anak dara tak ada suami lagi, dia kata haram dia bermakeup. Kalau perempuan yang sudah bersuami, kalau suami kata aku tak suka hang makeup, dia pergi makeup juga, haram juga dekat dia. Tapi kalau suami ni kata aku suka hang ni, nampak macam ratu kebaya, dengan suami tu haram pergi sekali. Dia jadi lembu tu. Ada tak ada jenis macam ni tuan? Ada. Manusia ni pelik. Dia nak keluar pergi majlis bini ala kadar lah, bersiap ala kadar apa aja. Dia kata awak tak siap lagi. Dia kata tak siap lagi. Bini kata siap dah ni abang. Siap apa? Macam ni macam duduk di rumah dia kata. Laki jenis macam ni, jenis tak ngaji ni, ramai tu. Hampir pakai sikit pipi merah pun sikit. Dia suka bini dia menjadi bahan tontonan orang. Ni penyakit ni orang macam ni. Ni tak bagus. Agama tak suka benda-benda macam ni. Baik. Kemudian dia kata, dan jika diizinkan, nescaya harus atas yang sahih. Kalau suami benarkan,
ala qadar, hang bersiap ala qadar lah. Zakat tu dibenarkan. Dia kata jangan lebih-lebih. Dan inilah ringkas perkataan ashab kita pada masalah ini. Baik, kemudian menghubungkan rambut dengan perca kain. Apa hukumnya? Kata, ini dia nak main cerita clown ni. Dia pakai rambut palsu tu buat daripada perca kain. Perca kain tu buat lap kaki masuk tandai. Bukan nak buat buah tiap kepala. Kan? Ini dia kata boleh tak boleh. Dia kata buat pada perca kain buah tiap kepala. Nak abang kata tak salah. Yang tu boleh tapi kurang waras. Kalau buat kerja macam tu. Kan? Menghubungkan rambut dengan perca kain. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah bersalah-salahan ulama' pada masalah ini. Kata Imam Malik dan Imam At-Tabari dan kebanyakan mereka itu bermula menghubungkan rambut tiap-tiap suatu ditegah akan dia. Sama ada dihubung dengan rambut ataupun bulu ataupun perca kain. Imam Malik dia kata tak boleh. Secara total tak boleh. Dan mengambil dalil mereka dengan hadis Jabir tadi yang menyebut akan dia oleh Imam Muslim bahawasanya Nabi SAW marah dan melarang menghubung perempuan akan rambutnya dengan sesuatu. Tak kira apa. Kalau dia pergi hubung dengan apa-apa, tak kira kain, tak kira bulu, tak kira apa. Nabi kata tak boleh. Oleh kerana Nabi sebut tu general, dengan apa pun tak boleh, maka Imam Malik kata sebarang rambut palsu tak kira buat daripada bahan apa, tak boleh. Itu pendirian Imam Malik. Dia kata. Dan kata Al-Lais bin Sa'ad, bermula tegah itu tertentu kalau sekiranya dihubungkan rambut itu dengan rambut palsu. Dia kata. Dan tiada mengapa hubung dengan bulu dan perca kain. Dia kata kalau rambut betul dipakai buat rambut palsu tu tak boleh. Itu pendapat dia. Pendapat yang kedua. Lain daripada rambut betul tak apa. Dia kata. Dan kata setengah mereka itu harus sekalian yang demikian itu. Ini pendapat yang paling dhaif. Dia kata boleh pakai rambut palsu ni apa pun tak apa. Itu terang-terang bercanggah dengan hadis Nabi. Maka ia itu diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nawawi dan tiada sah daripadanya. Bahkan yang sahihnya ialah perkataan jumhur ulama. Yang kata rambut palsu tidak boleh dibuat daripada rambut manusia. Itu pendapat jumhur. Baik. Kemudian masalah mengikat rambut dengan benang sutera yang berwarna ataupun seumpamanya. Apa hukumnya? Kan orang perempuan dia rambut panjang, dia nak ikat rambut. Boleh tak boleh dia ikat rambut tu dengan apa-apa benda? Ambil dengan getah ke, ikat rambut dengan apa ke, macam-macam. Boleh ke tak boleh? Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Al-Qadhi, adapun mengikat rambut dengan benang yang berwarna dan seumpamanya, maka tiada menyerupai rambut. Maka iaitu tiada tegah daripadanya. Janji jangan guna pengikat tu buat daripada rambut betul. Tak boleh. Lain daripada rambut betul, getah ke apa ke tak apa. Untuk nak buat ikat rambut, lagu mana pun tak apa. Kerana bukannya nama menghubungkan. Itu bukan maksud rambut palsu. Itu ikat rambut. Itu tidak salah. Dia kata. Dan tiada ia pada makna maksud menghubung. Dan hanya sahaja ia berelok-elok dan bersegak-segak. Bagi kemah. Rambut kalau tak ikat, orang perempuan jenis rambut dia lebat dan panjang. Kan? Kalau dia tak ikat, main malam Jumaat, budak lelaki dia terkejut. Masuk wudhu, ya Allah, terkejut. Pasal apa? Rambut dia tak ikat, dia merebang macam tu. Dengan malam Jumaat, dia main gambar macam-macam lah ni. Masuk pula dalam bilik bini pula rambut lagu tu. Jadi hal. Jadi ikat bagi elok. Dia kata pasal apa? Bagi nak nampak kemai. Mayat perempuan, tuan-tuan, mayat perempuan, kalau berdasarkan hadis Nabi, ketika mayat dikafankan, dia suruh ikat rambut menjadi 3. Dia guna bahasa kepang. Dikepang rambut menjadi 3. Rambut mayat orang perempuan ni buat 3 ikat sebelum dikafankan. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak usah rambut tu biar berjurai lagu tu, simpan dia lagu tu, tak usah. Ikat dia bagi elok, buat bagi 3 ikatan. Baik, menghubung rambut itu adakah ia daripada dosa besar ataupun dosa kecil? Ini cerita rambut palsu ni. Apa dia, dosa besar atau dosa kecil? Dan dia kata, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada hadis dalam masalah itu menunjukkan bahawasanya hubung rambut itu daripada maksiat besar. Itu dosa besar. Pakai rambut palsu yang dibuat daripada rambut betul, itu dosa besar. Kerana dilaknat orang yang memperbuat itu. Dan hadis ini menunjukkan orang yang menolong hati haram itu juga bersekutu dia dengan orang yang buat dosa besar itu.
Dia pergi tolong pula buat rambut palsu, jual pula. Banyak menjaga dia boleh buat, dia pergi buat menjaga, jual rambut palsu. Dia juga sama menanggung dosa besar. Sebagaimana sekutu orang yang tolong atas taat, maka dia dapat pahala, maka demikianlah orang yang tolong untuk dosa, dia dapat dosa. Dia kata. Baik, menghubung rambut kerana pengantin, apa hukumnya? Ada juga bincang benda ni. Pengantin, kan? Jadi ceritanya apa? Allah, dia kata semua hidup sekali. Orang-orang kita ni. Sekali, nak buat dosa pun sekali. Sebut sekali, itu bunyi ketam. Allah, dia kata. Kadang mak ngayah tu cantik dah. Tok jadi tak cantik. Tok masuk campur. Ni anak ampah ni, tak ada ke bersandin-bersandin? Tok saja. Mak ngayah ni, mak tengok ayah, ayah tengok mak. Pasal mak ngayah duk main mengaji, tinggal tok di rumah. Ini yang masalah dia. Kata tak kot mak anak kami tak ada lah buat sandin-sandin ni, tak ada lah. Allah sekali, dia kata. Nak tahu bersandin juga. Allah sekali, dia kata. Mak bincang pergi bincang mai tak apa kot, pasal apa tengok anak ustaz mana hari tu pun buat juga. Dia dia kata lah. Kan? Tengok hari tu ustaz mana tu anak dia pun buat juga bersandin, dia ustaz, takkan dia tak tahu bagi kita. Takkan tak boleh kot, bukan bersandin, nak bagi makan sekali aja. Mak pak ni pun fikir-fikir balik, betul juga. Ustaz tu pun duk mengajar masjid juga, bolehlah bersandin. Bukanlah bersandin buat pelamin. Buat apa Allah ni orang panggil? Dia panggil apa? Beradab apa tu, dia buat meja panjang tu, pengantin pun tahu tu ada apa rombongan kiri kanan, long dia style. Kan? Fikir-fikir balik, tak apalah kot, bukanlah bersandin lagu tu. Satu step dah. Dah langkah pergi ke zon bahaya, satu step dah. Tambah lagi, Tok ni kata takkan hari kenuri tu nak pakai kelumbung juga kot. Dia banyak tu pula. Kan? Takkan nak pakai kelumbung juga kot. Allah sekali, dia punya kata. Buka sekali tak apa kot. Nak menikah ni bukan banyak kali, dia punya kata. Mak pak ni mula sengai, ada kan? Macam mana dia kata, ni mak kita ni nak suruh ni cucu dia. Kita pun duk sengai. Ni aku panggil Ustaz Samsuri ni, kena ni. Dia kata, kan? Aku panggil Ustaz Samsuri, saya tahu dia mai, aku muka aku nak botang mana. Tak kalau hampa abang awal sedang aku tak panggil dia. Dia main begitu. Kan? Tu longgak lah tu. Dah longgak lah. Makna setuju untuk buat. Tapi dengan syarat tak sadut panggil dia ni. Kan? Fikir amai. Tu duduk suruh juga. Tak apalah. Buat. Anak yang daripada kecil bagi mengaji tadika Islam. Hantar pergi mengaji sekolah al-masyhur, agama. Apa semua. Mai hari pengantin ni londeh kain kelumbung dia. Keluarlah mai dengan rambut dia ni. Habis pertama kali orang tengok rambut dia habis. Ni tajuk ni. Menghubung rambut kerana pengantin. Apa hukumnya? Pasal apa? Pasal dia tahu dah. Ada orang jenis macam ni. Dia lah sekali ni dia berdosa hati lah. Dia kata. Sekali. Dia kata. Ya. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hadis itu menunjukkan haram. Dia kata buat begitu. Walaupun hari jadi pengantin, duduk serokok rambut palsu pakai, haram juga. Dia kata tak boleh. Walaupun sekali. Sama ada ia kerana uzur, ataupun kerana ia pengantin, ataupun lainnya. Tak kira. Hukum tetap hukum. Dia kira begitu. Itu baru kita nampak. Kan? Kita nampak. Lah ni atas kita. Kita pilih kita mau macam mana. Kita duk ingat kata Allah dosa sekali, tak apa. Buatlah. Apa kata tuan-tuan, tengah duk makan beradab tu, suak-suak dia, mati bintang tu. Dalam keadaan duk buat dosa tu, dia pergi mati. Wal'ayyazubillah. Mati tak tahu bila, tuan-tuan. Kemarin saya abang di Taman Kerian, Parit Buntang kemarin, satu sahabat, umur 30. Laki-laki, umur 30, anak baru seorang. Bangkit tidur pagi, okey, cantik, mandi, mandas, mayang subuh, apa pakai, semua elok, siap. Rebah mati. Wabah mati. Tak pernah tahu kata ada sakit apa-apa pun tak ada. Duk elok, duk sihat, duk apa, mangkit macam biasa, tak ada apa. Mandi, mandas, semayang, semua cantik, pakai baju kerja, semua elok dah. Pegang kira nak keluar pergi kerja, jatuh. Collapse, mati. Satu hari awal, saya jumpa satu sahabat.
Dia pula cerita, Ustaz, saya ada anak 4 orang. Alhamdulillah, 4 Allah Ta'ala bagi mengaji elok. Alhamdulillah, 2-3 hari ni nampak akhlak orang yang elok. Saya suruh kau banyak-banyak Alhamdulillah. Ustaz, tapi hak nombor 3 tu, dia kata, duk mengaji kat UIA, dia kata. 2 tahun lepas. Mengaji dekat UIA tahun akhir, dia kata. Telok makan dengan kawan-kawan. Telok makan. Tengah makan tu, tetap kepala, mati. Tengah duk makan di kedai. Sampai lah ni, saya duk ingat kedai tu. Tengah duk makan dengan kawan-kawan ni, duk seronok ni, time break, lecture, time break, pakat lari keluar pergi makan dengan kawan-kawan, tengah duk makan, tetap kepala, mati. Malam sebelum, dia kata dia telefon mak dia sembang sampai pukul 2 suku pagi. Ni anak perempuan ni, 2 suku pagi, telefon daripada Kuala Lumpur ni, telefon kat pak dia, di seberang Jaya ni, telefon sembang sampai 2 suku pagi, sampai ayah kata kat mak dia ni, ayah ni kata kat mak ni, sudahlah, kata duk sembang apa, dia esok ada kelas nak pergi mengaji, sembang apa ni? Tak apa ni, ayah kata sudahlah apa semua. 2 suku pagi, rupanya tu last sembang. Esok pergi kuliah, pergi lecture, ngaji, keluar pergi makan dengan kawan-kawan, tengah duk suap-suap makan tu, tetap kepala, mati. Budak tuan-tuan, belum umur 21, 22 lagi, mati. Nak heran apa kalau kita umur 50 ni nak mati? Tapi nak habaknya apa dia, moral of the story, kita ni tak tahu bila kita nak mati. Kalau boleh setiap masa jangan buatlah dosa ni. Pasal takut kukut lagi time hak kita pergi buat dosa tu, time tu rupanya time kita nak mati. Nah, jadi walaupun itulah satu-satunya hari yang dipanggil raja sehari, kalau boleh lebih-lebih lagi, jangan dimulai rumah tangga dengan benda-benda dosa. Lebih-lebih lagi supaya berkat rumah tangga itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab fil mutasyabbihat birrijal minan nisa. Cerita lelaki nak jadi pondan, cerita perempuan nak jadi tomboy. Ni tajuk akan datang ni. Serupa juga, dia tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi kat dia. Apa? Oh, brace. Wallahu a'lam. Dia gini, dia perbahasan panjang tentang apa orang kata nak buat bagi elok ni. Setakat mana boleh, setakat mana tak boleh itu dia tertakluk di dalam perbincangan ulama. Okey, sahabat kita tanya bagi kes orang yang lahir mai gigi dia jongang. So dia pergi brace apa dia panggil. Dia ikat gigi. Dia ikat gigi, dia tarik gigi tu bagi tak jongang. Boleh ke tak boleh? Dalam perbincangan ulama ni, dia mai kepada kesimpulan, dia kata lagu ni lah. Dia kata kalau sekiranya benda tu lebih kepada sesuatu yang mengaibkan orang yang berkenaan, maka dibenarkan. Yang pastinya, kalau contoh terang yang diputuskan oleh ulama ni, yang pastinya setengah budak beranak main gigi rabit. Apa ni bibir mulut rabit. Kan? Dia jadi rabit. Operation untuk nak, itu dia panggil, masih duduk dalam kategori kosmetik. Pembedahan kosmetik, pembedahan nak bagi cantik. Bagi kes itu sepakat semua orang kata boleh. Pasal rabit itu membawa mudarat kepada orang tuan punya badan. Makan dia pun jadi masalah, cakap dia pun jadi masalah dan sebagainya. So itu dianggap kecacatan. Memperbaiki kecacatan itu tidak dianggap mengubah kejadian Tuhan. Pasal itu aib yang memudaratkan. Dalam kes dia brace gigi itu kan, bagi saya lebih cenderung kepada harus. Sebab kalau dia tak, ni juga susahlah orang yang gigi macam tu. So dia pergi ikat bagi elok tu, masih lagi duduk dalam kategori dibenarkan. Okay? Hak tak boleh ni, kalau benda tu sebenar pun bukan aib pun, saja nak pergi bagi elok lagi. Ini penyakit dia. Saja nak pergi bagi elok lagi, itu salah lah. Jadi
garis pemisah di antara boleh dengan tak boleh tu sukar kita nak bagi tahu. Dan sukar kita nak bagi tahu. Macam kes tadi ni hidung kembang sikit, pergi duk operate nak buat pergi mancung, yang tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh lah. Kan? Jadi benda ni ada dibincangkan di peringkat apa Jawatan Kuasa Fatwa dan apa Majlis Mufti. Mereka ada bincang benda-benda macam ni tu dalam nak classify mana boleh, mana tak boleh tu. Kan? Tapi kita sendiri orang yang nak pergi buat tu, kita pun ada satu, dalam hati kita ada satu. Kalau kita pergi buat, kita rasa guilty, rasa bersalah tu sahabat. Dia begitu. Sendiri kita kita. Dia rasa macam benda ni boleh ke tak boleh. Tu sahabatlah. Supaya lebih selamat. Macam tu. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Mas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.